Terengganu siap sedia hadapi gelombang ketiga banjir. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Banjir gelombang kedua di Terengganu pulih sepenuhnya apabila PPS terakhir di Marang ditutup siang tadi. PPS SMK Merchang ditutup selepas 20 penduduk terjejas setelah pulang ke kediaman masing-masing. Sekretariat Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri memaklumkan ia menyusuli penutupan PPS Balai Raya Kampung Pelandang, Dungun dan PPS Surau Kampung Nyatuh Setiu sebelum ini. Hujan lebat berterusan minggu lepas menyebabkan 6 daerah iaitu Marang, Hulu Terengganu, Dungun, Setiu, Besut dan Kemaman dilanda banjir sejak Khamis lepas. Ia merekodkan lebih 4,000 penduduk terjejas daripada lebih 600 keluarga dipindahkan ke PPS. Di Kelantan, 2 PPS di Pasir Mas ditutup menjadikan jumlah penduduk terjejas banjir di Kelantan berkurangan kepada 3,240 orang. Kesemua mereka membabitkan 992 keluarga dan masih berlindung di 10 PPS. Di Perak, jumlah penduduk yang masih ditempatkan di PPS Dewan Serbaguna Padang Tembak Teluk Intan 68 orang daripada 17 keluarga. Manakala di Selangor, seramai 25 orang daripada 8 keluarga ditempatkan di PPS SK Sultan Abdul Aziz Shah, Kuala Selangor. Meskipun banjir telah pulih, Terengganu terus bersiap sedia menghadapi kemungkinan banjir gelombang ketiga dijangka bermula Jumaat hingga 26 Disember ini dan ia susulan ramalan ribut tropika jelawat oleh Met Malaysia dalam tempoh tersebut. Pengerusi Sekretariat Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri, Datuk Seri Tengku Farouk Hussein Tengku Abdul Jalil menasihatkan penduduk di kawasan berisiko sentiasa waspada. Semua yang ketiga ni kita jangkakan mungkin antara tempoh tarikh 22 hingga 26. Ini ekoran daripada ribut jelawat daripada Filipina tu dicampur dengan angin tropika yang akan membawa itu. Kalau kesannya agak serius tu kita akan menghadapi hujan yang agak berat sikitlah. So kita menasihatkan orang untuk yang kita kira yang ketiga ni untuk lebih berhati-hatilah, terutamanya mereka yang berada di pesisir pantai. Kalau betul sebagaimana model yang dibuat tu, kita akan bukan saja hujan, ada angin jugalah yang agak kuat sikit. Misteri kehilangan seorang lelaki warga emas awal pagi semalam terjawab dan ia selepas mayatnya ditemukan terdampar di tebing pasir Sungai Kedah di Ampang Jajar. Ketua Polis Daerah Kota Star ACP Ahmad Syukri Mat Ahir berkata mayat lelaki 62 tahun itu ditemukan kira-kira pukul 9 pagi ketika polis melakukan pemantauan di kawasan tersebut. Siasatan awal mendapati mayat lengkap berpakaian tanpa identiti itu dipercayai bersangkut laporan polis di Alustar. Mayat dibawa naik ke darat dengan bantuan anggota Balai Bomba dan Penyelamat Alustar dan kemudiannya dibawa ke Jabatan Forensik Hospital Sultanah Bahiyah Alustar Kedah untuk bedah siasat. Pengecaman dibuat oleh waris mangsa yang turut hadir di lokasi penemuan mayat. Kes dikelaskan semula sebagai mati mengejut. Seorang warga India antara 6 individu ditahan Jabatan Kastam Diraja Malaysia JKDM Kelantan kerana menjual rokok seludup dan minuman keras di sekitar Gua Musang. Penahanan itu membawa kepada rampasan 165,008 batang rokok seludup, 279.26 liter minuman keras dan sebuah kenderaan jenis Honda Odyssey. Pengarah JKDM Kelantan, Wan Jamal Abdul Salam Wang Long berkata, keseluruhan rampasan menerusi op label palsu itu RM176,959.
Yang warga India tadi, dia ada kesalahan, satu menjual rokok, satu lagi menjual minuman keras. Ya, kesalahan dia. Betul kan dia? Di bawah akta excise. Rokok di bawah akta custom. Okey. Ya, reman selama 14 hari bermula 13 Disember hingga 26 Disember 2023. Warga India terbabit ditahan reman 14 hari manakala 5 lagi dibebaskan dengan jaminan antara RM5,000 hingga RM6,000 setiap seorang. Polis menahan seorang lelaki tempatan kerana dipercayai memiliki dan menjual mercun tanpa permit. Ketua Polis Daerah Muar ACP Rais Mukhlis Azman Aziz pada sidang media berkata, tangkapan hasil serbuan di sebuah kilang di Bakri 12 Disember lalu. Serbuan juga merampas 149 kotak mercun pelbagai jenis bernilai kira-kira RM83,550. Polis percaya mercun berkenaan untuk pasaran Muar dan kawasan sekitarnya sempena perayaan Krismas dan Tahun Baru Cina. Kes disiasat di bawah Seksyen 8 Akta Bahan Letupan 1957 yang jika sabit kesalahan boleh dijatuhi hukuman penjara maksimum selama 7 tahun dan denda RM10,000 atau kedua-duanya. Pada sidang media sama, satu sindiket penyelundupan arak tanpa cukai tumpas hasil serbuan di sebuah kilang di Muar minggu lepas. 2 lelaki warga tempatan ditahan. Serbuan membawa kepada rampasan 451 kotak berisi arak, lari cukai serta 13 tong plastik mengandungi cecair disyaki pati arak. Turut dirampas 2 lori. Nilai keseluruhan rampasan lebih RM331,000. 2 pelajar warga Cina mendakwa dipukul pemandu e-hailing dalam kejadian di Kuantan Sabtu lalu. Insiden menyebabkan salah seorang mangsa retak tulang jari kanan dan lebam di badan serta muka dipukul kerusi besi lipat. Mangsa Yuan Bo, 22 tahun yang juga penuntut jurusan ekonomi Universiti Putra Malaysia bingung kerana tidak mengetahui motif sebenar serangan. Dia dan rakannya ke Kuantan untuk tujuan melancong sejak Jumaat lalu. Mangsa berkata demikian pada sidang media bersama Esko Negeri Sim Chun Siang di Pejabat Adom Teruntum di Kuantan. Sementara itu, Chun Siang memberi jaminan akan membantu mangsa dapatkan pembelaan. So dari segi medical kita akan follow up, nanti kita tengok berapa kerajaan boleh bantu, kita bantu. Okey. So dari pihak PDRM kita akan minta dia ambil tindakan selanjutnya. Okey. Yang ini selepas ni mungkin yang klaim dia tu mungkin kerajaan akan bayar. Kita tak mahu jadi satu kes pergaduhan antara negeri dengan negara China. Laporan polis berhubung insiden tengah malam semalam. Sementara itu, di ibu negara, ibu pelajar lelaki sebuah sekolah berasrama penuh diceras yang melarikan diri kerana dikatakan tidak tahan dibuli membuat laporan polis. Laporan polis dibuat di Pondok Polis Hospital Chancellor Tuanku Mukhlis pagi tadi. Laporan dibuat secara berseorangan kerana anaknya masih dirawat di hospital berkenaan. Namun keadaannya semakin baik dan sedia memberi keterangan kepada polis jika diperlukan. Pada 8 Disember, pelajar terbabit ditemukan lemah oleh ibu bapanya dan guru sekolah di Masjid Saidina Osman, Bandar Tun Razak beberapa jam selepas dilaporkan hilang dari asrama. 3 pendaki dipercayai menceroboh hutan simpan Gunung Pulai di Kulai sesat 9 jam sebelum ditemukan selamat tengah malam semalam. Ketiga-tiga lelaki berusia 20 hingga 30-an itu ditemukan selepas operasi mencari dan menyelamat diaktifkan Jabatan Perhutanan Negeri Johor JPNJ bersama beberapa agensi penyelamatan lain. Pengarah JPNJ Datuk Salim Aman berkata pencerobohan dipercayai melalui Taman Awam Bandar Baru Kangar Pulai dan meneruskan pendakian ke Sungai Emas untuk menuju ke Tasik Biru Kangar Pulai namun gagal menemukan jalan keluar.
Kesemua pendaki itu didapati tidak mempunyai permit masuk hutan simpan selain melakukan aktiviti tanpa jurupandu atau malim gunung. Mereka berdepan tindakan mengikut Seksyen 47 Enakmen Perhutanan Negara Kurungan Pemakaian 1995 Negeri Johor. Kira-kira 500 penduduk kampung Setiajaya diarah berpindah dalam tempoh 18 bulan. Keputusan dibuat Hakim Mahkamah Kuala Lumpur. Peguam Faiz Kamal mewakili penduduk memaklumkan pihaknya akan mengemukakan rayuan kerana ia melibatkan permohonan di bawah perkara 89 Tanah Simpanan Melayu. Okey, jadi dalam keputusan yang Arif Hakim, penduduk-penduduk kampung perlu keluar daripada kampung Setiajaya dalam masa 18 bulan. Okey, itu sajalah. Dari segi undang-undang, kita akan buat rayuan dan saya merasakan sekiranya kita membuat stay tadi saya ada mohon untuk oral stay, tapi mahkamah hanya membenarkan stay melalui permohonan lah. Jadi apa yang saya rasa terdapat special circumstances, keadaan yang istimewa kerana kampung Setiajaya ini melibatkan 500 penduduk. Dan kita serah kepada pihak peguam kita lah untuk menjalankan yang terbaik lah untuk penduduk kampung. Sebab kita pada penduduk kampung tak tahu tentang legal ni. Jadi betul yang kita appoint lawyer. Jadi lawyer insyaAllah akan membuat yang terbaik lah untuk kampung Setiajaya dan juga penduduk mereka untuk mendapatkan hak ganti rugi. Itu saja. Sebelum ini, penduduk yang menetap di kampung tersebut sejak 1960 telah menerima notis pengosongan oleh mahkamah. Amaran awal banjir ialah sistem pengesan kenaikan aras air secara automatik. Sistem ini dilengkapi dengan pembesar suara akustik, sistem pemantauan bersepadu dan menggunakan sistem solar sepenuhnya. Selain itu, ia juga berupaya memberi arahan daripada Pusat Kawalan Program Ramalan dan Amaran Banjir Negara ke stesen siren dengan kaedah voice activation. Keupayaan bunyi siren ini boleh menjangkaui 1 hingga 2 kilometer bergantung kepada keadaan topografi setempat. Terdapat 2 jenis siren. Pertama, bunyi siren amaran. Amaran. Air sungai telah melebihi aras amaran. Semboyannya kedengaran apabila air sungai melepasi aras amaran dan penduduk diminta bersiap sedia untuk berpindah. Kedua, bunyi siren bahaya. Bahaya. Air sungai telah melebihi aras bahaya. Ia diaktifkan setelah air sungai melepasi aras bahaya dan penduduk diminta untuk berpindah serta-merta. Sistem siren amaran awal banjir memberi manfaat kepada masyarakat bersiap siaga menghadapi bencana banjir. Bersua kembali, peningkatan kes jangkitan COVID-19 tidak boleh dipandang ringan. Yang Tuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah menasihati rakyat supaya mengambil langkah berjaga-jaga dan berdisiplin dalam kawalan kendiri. Menurut satu kenyataan, Datuk Pengelola Bijaya Diraja Istana Negara, Datuk Zahari Muhammad Arifin berkata, Al-Sultan Abdullah turut menasihati rakyat, khususnya golongan rentan, warga emas dan yang mempunyai komorbiditi agar mengamalkan pemakaian pelitup muka di kawasan tumpuan awam, sesak dan tertutup. Pada masa sama, Yang di-Pertuan Agong menitahkan rakyat agar menjaga penjarakan fizikal dan kerap mencuci tangan serta menggunakan cecair pembasmi kuman. Selain kawalan kendiri itu, individu bergejala disaran mengekalkan 3S iaitu berada di kawasan sesak, sempit dan bersembang jarak dekat sebagai langkah pencegahan dan mengurangkan risiko jangkitan COVID-19. Seri Paduka Baginda menzahirkan kegusaran jika rakyat lalai atau mengambil sikap sambil lewa, kes COVID-19 akan terus meningkat. Tambahan pula ketika ini musim cuti sekolah yang menyaksikan banyak pergerakan dan perhimpunan orang ramai.
Semalam, Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad berkata, bagi tempoh 10 hingga 16 Disember, sebanyak 20,696 kes COVID-19 dilaporkan di seluruh negara. Raja Muda Perlis Tuanku Said Faizuddin Putra Jamrulai dan Raja Puan Muda Perlis Tuanku Lailatul Syahrin Akasha Khalil berkenan berangkat ke Majlis Apresiasi Sempena Pameran Rahsia Kebaya. Majlis sebagai manifestasi penghargaan dan pengiktirafan kepada rakan kerjasama pameran termasuk Istana Negeri, Agensi Persekutuan, Pertubuhan Bukan Kerajaan dan Muzium Persendirian. Pameran berlangsung di Muzium Tekstil Negara itu bagi menggalakkan kerjasama pemain industri selain membantu pembangunan dan peningkatan dasar, peranan, fungsi dan misi Jabatan Muzium. Pameran ini juga mempamerkan keunikan, keanggunan dan kepelbagaian busana kebaya yang menjadi identiti nasional rakyat Malaysia. Turut diperagakan koleksi peribadi kebaya Selangor milik Tengku Pemaisuri Selangor, kebaya Perlis koleksi peribadi Tuanku Raja Puan Muda Perlis dan kebaya Labuh milik almarhum Tuanku Ampuan Najihah. Malaysia berada di landasan yang tepat dalam usaha mencapai karbon sifar bersih menjelang 2050. Walau bagaimanapun, Menteri Sumber Asli dan Kelestarian Alam Nik Nazmi Nik Ahmad berkata masih banyak perlu dilakukan bagi memastikan strategi pelaksanaan program sedia ada dan akan datang mencapai sasaran. Kita punya sasaran sifar bersih seawal 2050. Untuk kita capai sasaran tersebut masih banyak lagi perlu dilakukan, dan the next kita punya ni ialah LT-LETS yang kita sedang siapkan untuk kita dapat data-data terbaru tentang perjalanan kita menuju ke 2050. Beliau berkata demikian kepada media selepas Majlis Pelancaran Pelan Tindakan Kelestarian Prasarana 2023 hingga 2030. Pelan merupakan peta hala tuju komprehensif yang menggariskan komitmen syarikat terhadap alam sekitar, pengawasan dan kesejahteraan masyarakat yang akan merevolusikan sistem pengangkutan negara. Langkah itu juga dapat menyumbang kepada perancangan kerajaan dalam meningkatkan kapasiti tenaga boleh diperbarui kepada 70% menjelang 2050. Pengumuman berkaitan tol sempena cuti perayaan Christmas dijangka dibuat Jumaat ini. Kerajaan melalui Kementerian Keuangan dan Kementerian Kerja Raya akan membuat pengumuman tersebut. Kementerian Keuangan dan Menteri KKR akan mengumumkan sama ada bila tarikhnya ada atau tidak mengenai pengecualian tol sempena perayaan Christmas. Kita tunggu. Saya diberitahu kemungkinan pada hari Jumaat ini akan ada pengumuman ada atau tidak. Bagaimana tarikhnya, bila itu kita tunggu. Kita serah pada menteri dan juga Kementerian Keuangan. Cuma saya nak maklum satu perkara di sini bahawa satu hari kita kecualikan tol, Kementerian Keuangan membayar konsesi lebih kurang 21 juta ringgit. Menerusi pelaksanaan tol percuma secara purata, kerajaan memperuntukkan 21 juta ringgit sehari kepada syarikat konsesi lebuh raya. Orang ramai digalak memakai pelitup muka ketika berada di dalam pengangkutan awam. Menteri Pengangkutan Anthony Loke berkata ini perlu berikutan peningkatan kes baharu COVID-19 meskipun memakainya tidak diwajibkan. Sebarang dasar berkenaan dengan pemakaian face mask ini hanya boleh ditetapkan oleh Kementerian Kesihatan. Setakat ini tidak ada kewajipan, kita hanya menggalakkan. Jadi itu terpulang kepada penumpang, terpulang kepada orang ramai, tetapi memang pemakaian face mask ini digalakkan. Beliau berkata demikian kepada pemberita selepas merasmikan persidangan kerjasama dan pertukaran serantau koridor perdagangan darat laut antarabangsa baharu China, Chongqing, Malaysia di Kuala Lumpur. Hasil kutipan tabur Musaadah JAKIM dan Yayasan Wakaf Malaysia YWM akan digunakan untuk membantu membina hospital di Palestin. Menurut Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Datuk Dr. Muhammad Naim Mokhtar, setakat ini 8.8 juta ringgit berjaya dikumpul menerusi tabung berkenaan.
Kita akan buat agihan dan secara apa yang telah dibincangkan oleh jawatankuasa agihan ni di peringkat JAKIM Negara Kesatuan Wakaf Malaysia ini, kita lebih melihat kepada pasca. Maknanya ada doktor, kita cadangan kita ialah untuk membina hospital, saya ingat membina hospital di Gaza secara khususnya lah. Lepas tu yang kedua ialah central kitchen. Yang ni central kitchen ni dengan harapan untuk kita mengagih-agihkanlah makanan kepada penduduk di Gaza khususnya. Beliau ditemui selepas menyaksikan majlis menandatangani kerjasama strategik di antara YWM dan LC Wakaful Digital Sdn Bhd. Melaka mencatatkan kutipan zakat RM115.5 juta setakat 15 Disember lepas, iaitu peningkatan 12.02% berbanding tempoh sama tahun lalu. Esko Hal Ehwal Agama Negeri Datuk Rahmat Mariman berkata, jumlah itu membabitkan kutipan zakat harta iaitu RM109.8 juta dan zakat fitrah RM5.75 juta. Katanya bilangan pembayar pula mencatat penurunan kepada 48,685 orang berbanding 50,875 orang bagi tempoh sama tahun lalu. Ia menurun kepada 2,190 orang atau 4.3%. Beliau berkata demikian pada majlis penyerahan zakat perniagaan oleh agensi-agensi korporat bersama Yang di-Pertua Negeri Tun Muhammad Ali Muhammad Rostam di Pejabat TYT Aikro. Sebanyak 15 agensi korporat menyerahkan zakat kepada Zakat Melaka dengan jumlah keseluruhan RM6.16 juta. Pertumbuhan produktiviti negara menunjukkan peningkatan setiap tahun mencerminkan pengembangan ekonomi yang baik. Menurut Timbalan Setiausaha Bahagian Dasar Kementerian Sumber Manusia, Dr. Zaki Zakaria, negara berada pada landasan tepat ke arah mencapai sasaran prestasi produktiviti pekerja iaitu 3.7%. Berdasarkan laporan yang diterima pada tahun 2022, kadar produktiviti kita sudah hampir sasaran 37%. Tetapi kita harus ingat, ia terjadi sebabkan apabila market kita telah open market, pasaran buruh dibuka, kan, maksudnya produktiviti meningkat secara mendadak. Tapi kita kena ingat, kita tak tahu cabaran di next 3 years. In order to achieve that, tenaga pekerja buruh kita ni perlu, orang kata, kena go for upskilling dan reskilling lah. Beliau ditemui pada Forum Diskusi Produktif Senario Pasaran Buruh Malaysia di Putrajaya. Terdahulu pada ucapan perasmian, Ketua Pengarah Perbadanan Produktiviti Malaysia berkata, produktiviti setiap pekerja terus meningkat pada suku ketiga 2023 sebanyak 0.6% dengan nilai RM24,465 berbanding RM23,408 pada suku kedua. Trend peningkatan ini menggambarkan pertumbuhan ekonomi dan pekerjaan yang lebih kukuh. Heboh di media sosial, kononnya mulai tahun depan, semua pembelian dalam talian bernilai bawah RM500 akan dikenakan cukai 10%. Hantaran itu mengundang pelbagai reaksi negatif masyarakat. Semakan pasukan Biar Betul mendapati maklumat yang dikongsi adalah palsu. Menurut Kastam, cukai jualan ke atas barang bernilai rendah LVG yang diperkenal dalam Belanjawan 2022 hanya membabitkan barangan import dan ia tidak terpakai untuk produk keluaran tempatan. Antara lain ini untuk tingkatkan daya saing produk-produk tempatan dan tidak ada kesan kepada produk-produk dalam negara kita yang dibeli secara dalam talian. Jadi yang penting untuk dijelaskan, ia hanya terpakai untuk produk-produk yang diimport dari luar negara. Henti sebar maklumat tidak benar. Penyebarannya hanya mengundang kegusaran. Terima bahan fitnah atau disyaki tidak betul, segera lapor ke MCMC. Biar betul, tak pasti, jangan kongsi.
Persiapan skuad badminton negara untuk menghadapi terbuka Malaysia pada Januari depan berjalan lancar. Menurut pengarah kejurulatihan Akademi Badminton Malaysia ABM Reksi Manaiki, pemain wajar memanfaatkan aksi dalaman sendiri untuk melakar kecemerlangan. Kita coaches ataupun ini player sendiri juga mau, karena apalagi main di rumah sendiri ya, kita perlu juga untuk itu. Kita memang ada berusaha untuk sampai buat supaya rakyat Malaysia juga merasa puas dan happy untuk kita bisa at least menang satu title lah. Kejohanan Terbuka Malaysia 2024 dijadual berlangsung pada 9 hingga 14 Januari tahun depan di Axiata Arena Bukit Jalil. Dalam pada itu, ABM akan memberikan tumpuan kepada pemain bergu campuran negara Cheng Tan Ji Toh Iwe bagi membantu mereka layak ke Sukan Olimpik Paris 2024. Jelas reaksi pasangan tersebut perlu bermain dalam beberapa kejohanan tumpuan bagi mengumpul mata. J dengan Toh dia masih perlu lagi fight di few turnamen untuk dia make sure dia confirm masuk di Olimpik lah. Kita masih tengok dia punya perjuangan lagi sampai di All England. Reaksi turut memaklumkan bergu lelaki nombor 1 negara Aaron Chia Suwoyik dan bergu wanita negara Perli Tan Amtina sudah 80% layak ke Tamasya Paris. Menjelang Piala Asia 2023 di Doha, Qatar bulan depan, penyerang naturalisasi baharu Kuala Lumpur KL City FC Romel Morales berpeluang menyarung jersey Malaysia buat kali pertama apabila dipanggil menyertai kem latihan pusat skuad Harimau Melaya. Pemain berusia 26 tahun dari Colombia itu dilaporkan bakal mendapat kerakyatan negara ini dalam tempoh terdekat. Beliau bakal bersaing dengan 25 pemain lain yang disenaraikan Ketua Jurulatih Kim Pan Gon bagi kem latihan yang dijadual bermula 26 Disember ini. Morales yang telah meledak keseluruhan 15 gol dalam kempen Liga Malaysia 2023 antara 4 pemain naturalisasi dalam senarai skuad Harimau Melaya kali ini. Nama lain yang akan turut berada dalam senarai ialah seorang lagi pemain KL City FC, Paulo Josu, dan 2 pemain JDT, Endrick Dos Santos dan Muhammadu Sumareh. Berdasarkan senarai kali ini, Pan Gon mengekalkan seramai 22 daripada 25 pemain dalam skuad yang mencatat 2 kemenangan pada pusingan kelayakan Piala Dunia 2026, Piala Asia 2027 menentang Kyrgyzstan dan Taiwan bulan lepas. Selain Morales, 3 pemain baharu tersenarai kali ini adalah 2 pemain JDT, Muhammad Syamir Kutiaba dan Nexo Insa yang merupakan pemain kacukan serta pemain pertahanan Selangor FC, Ahmad Kuzaimi PE. Beralih ke perkembangan Liga Malaysia, Kapten pasukan Terengganu FC TFC Habib Harun sah tidak bersama klub itu bagi mengharungi cabaran Liga musim depan. Selepas 2 musim mengemudi jentera tengah TFC, pemain kelahiran Bahrain itu mengakui beliau memilih untuk beralih angin ke klub lain bagi menimba lebih pengalaman dan peluang di tempat baru. Bagaimanapun, pemain berusia 23 tahun itu belum bersedia mendedahkan hala tujunya musim depan memandangkan kontraknya bersama skuad penyu belum tamat sehingga hujung tahun ini. Habib yang telah bersama TFC pada 2021 adalah antara watak penting membawa skuad penyu ke pentas akhir Piala FA pada 2022 dan perlawanan akhir Piala Malaysia 2023. Selain itu, beliau turut membantu TFC layak ke Piala AFC 2023. Berita tengah malam berakhir di sini dari Sungai Kesegara Palestin pasti merdeka. Dengan itu, Assalamualaikum dan selamat malam.